Jadi Nabi SAW suruh kita jadi hamba Allah. Allah Ta'ala perintahkan kita untuk menjadi hamba dia. Tetapi ada di kalangan manusia yang menjadi hamba kepada dunia, yang menjadi hamba kepada harta. Apa saja dia buat untuk mendapatkan harta. Dia tak peduli benda ni haram ke, benda ni halal ke, benda ni terpaksa mempertahankan kebatilan dan merosakkan kebenaran ke, dia tak peduli. Yang penting dia dapat harta. Yang penting dia dapat habuan dunia. Disokong benda batil pun tak apa. Orang kata apa? Memerangi kebenaran pun dia sanggup. Ini kita tengok dalam peristiwa Herakl, tuan-tuan. Kalau tuan-tuan ada baca dalam Sahih Bukhari di peringkat awal, hadis-hadis di peringkat awal dalam Sahih Bukhari, bab yang pertama pun ada kisah di antara Herakl dengan Abu Sufyan. Herakl ni dalam bahasa orang putih kita panggil Heraklius, pemerintah Rom yang berpusat di Konstantinopel. Nabi SAW tulis surat pada dia. Nabi SAW tulis surat pada dia yang mana Nabi SAW ajak dia masuk Islam. Dan dia ni sebenarnya, setelah dia baca surat Nabi, setelah dia minta orang siasat tentang kebenaran Nabi, disebabkan dia membaca kitab-kitab terdahulu. Dia ahli kitab. Dia baca kitab-kitab terdahulu. Oleh kerana dia dah baca dan dia memang pandai dalam ilmu-ilmu tentang kitab-kitab terdahulu, dia memang cenderung untuk menerima Islam, tuan-tuan. Dia memang cenderung untuk menerima Islam. Tetapi apabila dia panggil orang-orang besar, apabila dia panggil orang-orang besar Rom untuk dia tanya tentang perkara tu, orang-orang Rom pada masa tu tak nak untuk terima Islam. Dan akhirnya dia buat apa? Dia kata, aku saja nak test kamu punya pegangan pada agama asal kamu, agama Nasrani kamu. Adakah kamu kuat ataupun tidak berpegang dengannya? Jadi sekarang ni aku dah tahulah kamu memang berpegang kuat, dan aku dah dapat bukti yang kamu memang tak akan ubah agama kamu. Jadi tuan-tuan dan puan-puan rahmati Allah sekalian, akhirnya dia tak masuk Islam. Walaupun pada peringkat awal dia sebut kepada Abu Sufyan, inni a'lamu annahu kharij walakin lam akun adhun annahu minkum. Dia kata sesungguhnya aku tahu dia akan keluar. Heraklius ni tak disebut pada Abu Sufyan. Abu Sufyan masa tu belum Islam lagi. Tapi Abu Sufyan kemudian dia masuk Islam. Dia kata aku tahu dia akan keluar. Walam akun adhun annahu minkum. Tapi aku tak sangka. Ya. Aku tak sangka dia akan keluar daripada puak kamu. Dia kata apa? Lau anni a'lamu anni alqahu la tajashamtu liqa'ahu. Begitulah dia sebut. Dia kata kalau aku tahu aku mampu untuk berjumpa dia, aku akan bersungguh untuk pergi berjumpa dia. Walau kuntu indahu la ghasaltu an qadamih. La ghasaltu an qadamih. Kalau aku berada di sisi dia, kalau aku berada di sisi dia, dah tentu aku akan basuh kaki dia. Maksud dia nak basuh kaki Nabi sebab apa? Penghormatan dia kepada Nabi SAW. Ya. Jadi kalau ikutkan dia punya ayat ni, nampak jelas dia memang percaya Nabi SAW itu adalah Nabi akhir zaman yang dijanjikan dalam kitab-kitab terdahulu. Tapi bila dia panggil orang-orang besar Rom, ya, bila dia panggil orang besar Rom, orang besar Rom tak mau terima. Orang besar Rom tak mau terima apa yang dia cadangkan untuk masuk Islam. Maka dia kata, aku saja nak test kamu saja. Kamu pegang betul dengan agama Nasrani kamu dan aku dah percaya dah sekarang. Dia tak masuk Islam. Bahkan dia memerangi pula Islam. Kenapa dia tak masuk Islam? Dan kenapa akhirnya dia perang dengan Islam? Kerana mempertahankan kerusi dia, mempertahankan apa yang dia ada, iaitu pemerintahan. Dan akhirnya dia tidak menerima kebenaran. Hanya sekadar dia telah menjadi penyembah kepada jawatan, penyembah kepada dunia. Tuan-tuan dan puan-puan rahmati Allah sekalian, ini benda yang sangat-sangat bahaya, sangat-sangat kita perlu ambil perhatian, kerana kadang-kadang kita rasa kita adalah orang Islam, tetapi tanya balik. Ya, kita tanya balik diri kita, betul ke tidak kita ni menjadi hamba Allah yang sebenarnya. Saya tak kata saya bagus. Kita sama-sama muhasabah diri kita. Kita sama-sama muhasabah diri kita. Kita tengok balik diri kita, betul ke aku ni menjadi penyembah kepada Allah ataupun aku ni menjadi hamba kepada kepentingan dunia.